Fatimah di Asyik FM. Seterusnya, jika tadi kita asyik berbicara bagaimana situasi di Lebuh Raya, kalau kita perhatikan pagi ini Lebuh Raya tenang-tenang belaka, tapi apa situasinya selepas ini kita pun tidak tahu. Jadi harapkan kepada anda di luar sana sentiasa merancang perjalanan anda. Jadi bagaimana sebenarnya perjalanan balik raya? Apakah perancangan yang perlu anda lakukan kalau ada ditimpa kesusahan? Bagaimana ingin menghubungi kawasan tersebut? Jadi kita nak terus saja bersama dengan Ismail untuk bincangkan mengenai perjalanan balik raya. Silakan Ismail. Saya nak gunakan istilah lebuh raya yang tenang, jangan disangka tiada kejadian. Tiada apa? Sebab kerana mungkin kita akan menyaksikan lambakan dan juga pertambahan bilangan serta kesesakan trafik mungkin pada selepas berbuka puasa ataupun pada malam nanti. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang situasi aliran trafik di lebuh raya utama negara, saya amat bersati untuk bersama dengan Insinyur Muhammad Hazmir Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Oh, bertugas betul LLM pada tahun ini. Seperti biasa LLM akan memastikan agar perjalanan lebuh raya berada dalam keadaan selamat dan juga sentiasa berada dalam keadaan yang mengikut peraturan dan juga undang-undang. Cuma apabila kita nak bercakap berkenaan tentang situasi trafik dan juga lebuh raya utama, pada ketika ini apa kemaskini yang boleh diberikan oleh pihak LLM? Okey, pertama di LLM kita sebagai agensi kawasan untuk semua lebuh raya. Yeah. Di LLM kita ada pusat kawalan trafik yang kita akan gabungkan 33 lebuh raya yang beroperasi. Daripada situ kita boleh lihat trafik punya flow, aliran trafik, data trafik dan juga kawasan-kawasan kemalangan. Daripada situ kita nampak trend trafik sepanjang minggu ini, dianya ada peningkatan. Kita nampak yang ketara iaitu pada bermulanya 19 hari bulan. Di situ kita dapati ianya disebabkan bermulanya cuti sekolah. Dan pada masa yang sama, dengan makluman daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, tur percuma bermula pada 19 hari bulan. Di mana kita dapati orang ramai mengambil kesempatan untuk menikmati tur percuma tersebut. So kita nampak trend trafik agak tinggi, tapi masih lagi terkawal. Syukur Alhamdulillah bagi kami bersedia, kita memantau tetapi tiada kesasan yang teruk berlaku pada ketika itu. In term of trafik di lebuh raya utama, kita tahu di lebuh raya Plus, Utara Selatan, kita dapati data trafik yang ada sekarang ni kalau hari biasa 1.6 juta. Tetapi jangkaan kita pada musim perayaan ini adalah 2 juta. Okey, semalam kita tengok daripada... Itu untuk perjalanan pergi sahaja atau pergi balik? Pergi balik. Okey, semalam kita tengok daripada pusat kawalan trafik kita dapati data trafik kita mencapai 1.95 juta. Hampir 2 juta. Tapi hari ini mungkin hari yang terakhir, kita tahu rakyat Malaysia last minute ataupun saat-saat akhir akan balik juga ke kampung, mungkin akan capai 2 juta. Untuk trafik yang ke Pantai Timur, yang menggunakan KL Karak dan juga LPT 1 dan 2, kita data kita iaitu lebih kurang 250,000 trafik. Semalam kita dapati hampir 321,000 trafik. Ianya ada peningkatan sebanyak 20 ke 30%. Ini menunjukkan ramai rakyat kita telah mula balik ke kampung. Saya jangkakan pada hari ini mungkin hari terakhirlah kita punya rakyat akan berhari raya di kampung lah. Sebabkan itu keadaan trafik itu perlu sentiasa diperhatikan melalui kemaskini di laman sesawang LLM dan juga di Twitter LLM juga boleh didapatkan maklumatnya. Cuma sepanjang musim perayaan, saban kali kita melihat dan juga mendapatkan maklumat berkenaan tentang jadual perjalanan pergi balik ke kampung halaman dan juga pulang daripada kampung halaman. Jadi untuk tahun ini bagaimana jadual perjalanan? Untuk jadual perjalanan ni ataupun TTA ni, kita telah laksanakan setiap musim perayaan. Ianya untuk membantu aliran trafik daripada kesesakan. Sebagai secara mudahlah untuk pemahaman orang ramai, yang mana orang yang nak pergi ke destinasi yang paling jauh perlu keluar awal. Itu straightforward lah. Bermakna perlu bertolak awal, sebolehnya seawal yang boleh sebelum pukul 12 tengah hari. Bermakna orang seperti di Kedah ataupun Pulau Pinang di utara, ataupun di selatan Johor, ataupun di Pantai Timur,
di Terengganu ataupun Kelantan perlu keluar awal bagi masa mereka bertolak dahulu, barulah orang yang dekat ini macam saya nak balik ke Tanjung Malim, saya akan sabar dahulu, mungkin pukul 2 ataupun pukul 12 tengah hari nanti saya akan barulah saya bertolak untuk destinasi yang paling dekat, untuk di Selangor, di Negeri Sembilan, dan juga di Perak. Ini sebenarnya kita tak hendak ramai kenderaan masuk dalam satu masa yang singkat. Kita bayangkanlah di Pelas kita ada trafik 1 juta lebih. Kalau kita tak separatekan, agihkan, ianya akan menyumbang kesesakan di lebuh raya kita. Itulah kita harap daripada data yang kita kajilah, untuk peratus yang menggunakan jadual TTA ini lebih kurang 30%. Tetapi kita nampak impaknya agak tinggi, di mana kalau kita tengok setakat ini tiada kesesakan yang teruk. Saya harap ianya perlu ditingkatkan, dan juga kita di LM dan juga syarikat konsesi berusaha untuk cuba menyelesaikan kesesakan ini. Dan kita berharap jugalah untuk media massa untuk dapat mempromosikan jadual TTA ini untuk dapat di segi peratus penggunaan ini lebih banyak, dan juga pada masa yang sama kita nak selesaikan masalah kesesakan di musim perayaan ini. Itu dia. Sifir mudahnya adalah kalau destinasi paling jauh untuk keluar awal, destinasi yang paling dekat melambatkan sedikit perjalanan mereka. Untuk situasi, kita sedia maklum hari ini diumumkan untuk waktu kelepasan am, diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi situasi trafik di Lebuh Raya Plus dan juga LPT menjadi concern ataupun keutamaan, kerana kedua-dua trafik ini digambarkan sebagai laluan utama ke utara, pantai timur dan juga mungkin ke selatan. Jadi bagaimana situasi dan perkembangan terkini di dua lebuh raya utama ini? Okey, daripada data yang kita semak semalam, kita dapati memang menunjukkan trafik yang semakin meningkat. Kita yang saya maklumkan tadi iaitu lebih kurang 2 juta trafik. Tetapi kita dapat atasi di segi tiada kesesakan yang teruk. Kita pun telah bersedialah kalau sekiranya berlaku kesesakan di satu kawasan, kita akan aktifkan di segi lorong smart lane tadi, ataupun lorong kontraflow yang kita telah kenal pasti, untuk memberi lorong tambahan kepada pengguna untuk kita riliskan trafik untuk elakkan daripada kesesakan. Untuk sama juga di KL Karak, kita pantau dalam minggu ini memang aliran trafik agak tinggi, tetapi masih lagi berjalan agak perlahanlah. Tapi tiadalah kesesakan, dia terhenti-henti itu tiada. Masih lagi dalam kawalan kita. Itulah situasi sekarang. Di kesempatan ini alang-alang ni tuan, untuk kita bercerita juga tentang perjalanan balik semula ke bandaraya ataupun ke ibu kota. Ada beberapa negeri yang mengambil inisiatif untuk mengumumkan kelepasan am, cuti kelepasan am pada hari Isnin. Jadi ini mungkin akan memberikan gambaran berkenaan lambakan kenderaan pada hari Isnin ataupun Ahad nanti ataupun Selasa mungkin dalam masa 3 hari itu. Jadi apa pesanan dan juga gambaran oleh pihak ini? Kita hari Isnin memang hari masih lagi bercuti, mungkin ramai yang akan balik di pusat bandar, dan 24 hari bulan merupakan hari betul percuma lah, satu hari. Mungkin ramai yang mengambil kesempatan lah. So di sini saya memintalah kepada semua pengguna lebuh raya perlu memastikan kenderaan mereka dalam keadaan yang baik. Pastikan minyak cukup diisi sepenuhnya, sebab kita tahu di kawasan rehat dan rawat pada ketika ini agak sesak. So elakkan untuk mengisi minyak di kawasan rehat dan rawat. Dan yang kedua, kita nak juga user ataupun pengguna kita pastikan kad Touch and Go baki dia masih mencukupi, dan juga e-wallet untuk RFID masih mencukupi sebelum bertolak, sebelum memulakan perjalanan. Kita minta juga kepada
user sekiranya tahulah musim perayaan ini makan lemang banyak, mungkin penat ataupun mengantuk, akan microsleep orang kata. So perlulah berehat seketika di kawasan rehat dan rawat yang berhampiran. Dan selepas itu barulah bertolak semula ke destinasi masing-masing. InsyaAllah. And then kita juga minta kepada pemandu perlulah mematuhi peraturan, perlulah berhemah semasa memandu untuk memastikan perjalanan mereka selamat. Dan yang pentingnya bagi saya daripada data aksiden kita, penunggang motosikal juga merupakan punca, salah satu punca utamalah kemalangan di lebuh raya. Kita, saya sendirilah memohon kepada penunggang motosikal supaya mengikutlah peraturan, berhati-hati di jalan raya, di lebuh raya kita, sebab memang kita ketahui kemalangan yang maut yang melibatkan motosikal agak tinggi. Sebab itulah kita minta tolong patuhi peraturan untuk penunggang motosikal. Ya, sama-sama kita berhati-hati di jalan raya. Selamat bertugas buat warga dan bagi lebuh raya Malaysia dan juga pihak konsesi tol dan juga lebuh raya. Terima kasih tuan. Selamat pulang ke Tanjung Malim. Difahamkan, okey. Itu perkongsian daripada pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tuan Muhammad Hazmir Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Selamat Hari Raya tuan. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya tuan. Okey, kita nak ke Syafiqah kerana Syafiqah akan ada